الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Sekalian syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, pemberian dia semata-mata masih mengekalkan nikmat wujudkan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah dapat kita Islam sejak lahir lagi melalui mak ayah kita. Alhamdulillah dengan Islam diberi pada kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia juga telah mudahkan kita untuk taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah diberi kita pula keinginan untuk nak belajar, nak memahami perjalanan agama ni agar benar-benar kita jadi orang beragama. Benar zahir kita taat, begitu juga batin kita pun taat. Setiap masa dalam keadaan arif dengan Allah Ta'ala, tauhid dengan Allah Ta'ala, sedar dengan Allah Ta'ala, mengesakan Allah Ta'ala, mentauhid dengan Allah Ta'ala, menyedari bahawasanya kita ni dan semua makhluk adalah makhluk Allah. Tidak apa yang ada pada kita melainkan semua pemberian Allah. Alhamdulillah diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah. Dan insya-Allah malam ni, macam mana kita janji tengah hari tadi, kita nak mulakan baca satu risalah yang ditulis oleh almarhum Tuan Guru Haji Cik Kok Diang, masyhur nama Haji Cik, nama dia Cik bin Ahmad. Antara salah seorang daripada guru yang saya dan berjumpa pun umur dia banyak dah, dekat nak 100 tahun dah. Antara tempat saya bermuzakarah, bersoal jawab, taklah pernah mengaji duduk lama dengan dia, tapi ada waktu-waktu tertentu pernah datang oleh dia dengan berbagai soalan untuk memohonkan penjelasan dan jawapan. Jadi antara risalah yang ditulis yang kita nak baca malam ni, satu risalah fi raddi ala salafiyah wahhabiyah al-ma'ruf biqaum muda. Bunyi dia gitu. Bahasa terjemahnya, risalah untuk menyatakan menolak fahaman kaum muda ataupun wahabi. InsyaAllah kita baca kitab ni. Untuk itu kita baca Fatihah sekali, hadiah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umumnya pada seluruh muslimin muslimat, khasnya pada pengarang kitab kita ni, Tuan Guru Haji Cik Kok Diang. Dan juga kita hadiahkan Fatihah untuk penterjemah, itulah Ustaz Rauf bin Minhad, dan juga orang rumah dia, dan dia pun asal kami minta keizinan daripada dia nak gunakan kitab terjemah dia tadi, alhamdulillah dibenarkan. Dan dia minta supaya doakan juga untuk ahli keluarga dia, isteri dia, anak-anak dia, dan bahkan umumnya muslim-muslimat, bahkan khas untuk mereka. Juga kita mohon pada Allah Ta'ala dengan kita mulakan kitab yang berkat ini, mohon pada Allah Ta'ala agar kita diberi kefahaman yang benar dalam berakidah, hidup dalam keadaan iman,
mati dalam keadaan iman. Dan apa yang kita bicara ni mudahan bukan saja kita di sini dapat manfaat, bahkan dapat seluruhnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dapat manfaat, dapat berada di atas akidah yang betul, menolak fahaman-fahaman yang salah, yang syubhah, terutamanya fahaman Wahhabiyah. Siapa yang salah mudah-mudahan dapat diperbetulkan, siapa yang dah betul mudah-mudahan dimantapkan kedudukan dia. Kita mohon ditanya itu, dan harapannya boleh kita baca risalah ni daripada awal hingga akhir, dapat kita faham dan kita jadikan dapat dengan limpah kurnia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan dia satu protect shield, yang turut bahasa putih, jadikan satu dinding perisai daripada termasuknya fahaman-fahaman batil dalam permasalahan akidah, begitu juga permasalahan fiqh, begitu juga permasalahan tasawuf, agar tepat perjalanan kita macam mana tunjuk ajar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita melalui sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama tutup guru, para aulia kita yang bersalah-silah bersambung pada kita, agar tepat perjalanan mereka yang kita ikut ni sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Beri jamin muslimin wal muslimat, khususan li ruh Syekh Musannif Haji Cik bin Qadiang, Haji Cik bin Ahmad Qadhi Al-Qadiangi, wa ala mutarjim wa zawjatihi wa alihi wa auladihi wa ala hadhihi niyyati syai'un lillah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Risalatun fi raddi ala salafiyyatin wahhabiyyatin al-ma'rufi biqaum muda. Kalau terjemah sebijak ini adalah satu risalah untuk menolak di atas pahaman salafiyah wahhabiyah yang lebih dikenali dengan nama kaum muda. Disebut kaum muda ni zaman Tuan Guru ni mengarang, dia pula duduk dekat Kok Diang, sempadan negeri atas angin tu, negeri Pasir Berdengur apa tu. Masyhur pada zaman tu kaum muda. Malaysia ni pun satu masa dulu masyhur mereka ni atas nama kaum muda. Lani ya, bunyi macam-macam. Yang terdekat ni bunyi tajdid lah. Tapi masih kumpulan yang sama, fahaman yang sama. Jadi berhati-hatilah. Tengok kita nak bicara apa. Saya ni tukang baca sikit syarah kot untuk penjelasan apa yang diberi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala faham dengan kita apa yang hak dan jauhkan kita daripada benda yang batil. Yang hak kita ikut, hindarkan benda yang batil. Kata dia, bermula makna kaum muda itu ialah mereka yang tidak taklid. Awal-awal intro dia bagi faham tentang tu dah. Kaum muda ni dia mendakwa diri dia tak taklid. Memang dia orang tak mau taklid. Pada mereka taklid ni haram. Taklid ni untuk puak-puak bodoh, ni turut bahasa dia. Kerana mereka khasnya siapa yang mengasaskan pahaman mereka ni memahamkan taklid ni untuk orang baru kenal Islam, sama ada fiqh ke tauhid ya. Maksudnya ikut ulama ni, yang ni untuk orang baru kenal Islam. Dah lama ni tak boleh dah ikut ulama, kena ambil terus Quran hadis. Dengan bahasa lain, kena jadi, semua orang kena jadi mujtahid. Dia punya fahaman. Ini base fahaman kaum muda. Satu dia apa-apa sikit minta dalil. Bagi apa? Itu minta dalil ni maksudnya jadi mujtahid adalah ambil faham terus Quran hadis. Jadi dia kata kaum muda ni mereka tak taklid. Dia tak mau ikut
dia satu kumpulan yang tak mau ada pahaman taklid sama sekali. Semua nak dalil. Atau barang yang ada pada maknanya, ataupun kalau tak dalil pun kata dia tak mau ikut taklid ni. Barang yang pada maknanya, dia ada kait bawah tu, antaranya pahaman kata tak mau taklid ni, dia kata siapa taklid tak sah. Tu yang bahasa kasar sikit sebut taklid ni orang bodoh. Tu yang dia bahasakan semua tutup guru, semua ulama-ulama yang taklid ni pada mereka. Kadang-kadang tak pernah sebut dengan soreh perkataan, tapi cara intisari perkataan mereka sebut tu seolah-olah memahamkan siapa yang duk taklid ni bodoh. Sedangkan berapa banyak perkara yang dalam agama kita ni, khasnya dalam fiqh. Kalau dalam bab akidah nanti kita bicaralah satu-satu, insya-Allah. Ada bab kita dah bicara, dah banyak kali mengajar dah pun bab-bab tu. Khasnya dalam bab fiqh ni, pada mereka tak memada dengan taklid, apatah lagi taklid mazhab, bahkan kena pergi cari dalil Quran hadis. Bahkan dia ajar tak main lagi tak fiqh. Yang kita nak Quran hadis. Sehingga antara fahaman mereka menolak qiyas dan ijma'. Apa buat ni? Jadi mereka tidak taklid, ataupun kata taklid tak sah segala hukum hakamnya, dan tak sah dan tak mau taklid ni kepada salah satu daripada mazhab yang 4. Mazhab 4 memang dia tak mau pakai sama sekali. Kita ada baca kitab Irsyadul Jawiyin tadi, kalau ada pun disebut dia mazhab Hambali, menanam tebu di bibir mulut saja. Tu bahasa dia. Saja nak lapik bagi nampak dia ni ada mazhab. Pasal dia sendiri yang mendakwa dia tak ikut mazhab. Bahkan dia pelekeh ulama-ulama mazhab. Tak percaya, tengok dia mau mengajar macam mana. Bahkan kalau sebut ulama-ulama mazhab ni, dia sebut Syafi'i, tak ada lah nak iringi rahmatullah alaih, nak sebut para sahabat radhiyallahu anhu. Susah nak tengok dia orang sebut macam tu. Dengar saya sebut susah, tak percaya dengar lah dia mau mengajar. Susah kita nak dengar. Dia sebut pikmi itu ya. Ada di kalangan mereka yang kurang ajab, biadab sampai terang tu. Biadab tu dia Urdu sikit. Tak mau pakai mana-mana daripada mazhab yang 4. Kemudian daripada ijma' ulama, putus mujtahid mutlak atas mereka itu a'immatul arba'ah. Dia tak mau pakai mazhab 4 ni setelah daripada berlaku ijma' ulama yang memutuskan empat mazhab ni, mereka ni adalah mujtahid mutlak, yang mereka ni sepatutnya kita kena bertaklid, kena pakai. Pasal mereka ni lah pakar dalam bab ilmu. Kita punya kaedah yang disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, kena taklid imam yang 4. Dia tak boleh taklid. Bahkan ada yang kata taklid tak sah, ada yang kata haram terus. Baik. Yang tu dia punya mazhab kaum muda tu ada berlapis-lapis lah. Dia pun ada beberapa level tu. Ada yang ekstrim gila lah dalam pahaman ni. Ada yang agak lembut sikit, tapi tetap mereka ni kalau sebut mazhab-mazhab pun dia bukan hormat imam-imam mazhab. Nanti tengok lah di pembahasan Tok Guru ni, dia akan sebut satu-satu, dia tenyeh. Tengok kita tukang baca. Maka kaum muda itu ia tidak termasuk dalam kata sebenar-benar takut pada Allah Ta'ala. Pertama dia nak kata kaum muda ni dia bukan dalam golongan yang takwa pada Allah Ta'ala, bukan orang yang takut dengan Allah Ta'ala. Kalau tu bahasa terjemah, asal istilah kita, mereka ni bukan orang betul-betul takwa pada Allah Ta'ala.
Dan batal dakwa fahaman itu dengan beberapa cedera yang kita tidak boleh terima akan fahamannya. Dan dakwaan mereka yang kata tak boleh taklid, tak sah orang taklid ni, fahaman ni batal, tak boleh pakai, dengan namun ada beberapa kecederaan yang kita takkan boleh terima sekali fahaman kaum muda macam ni kerana ada nas ulama berkata macam ni. Okey. Dia sebut kata ulama ni daripada kitab Tanwirul Qulub. Dia kata wala yajuzu taqlidu ghairihim ba'da al-aqd al-ijma'i 'alaihim li'anna madhahib al-ghairi lam tudawwan atau lam tudawwin wa lam tudbat bi khilafi haula'i wa man lam yuqallid wahidan minhum wa qala ana a'malu bil kitabi wa sunnah mudda'iyan fahmal ahkami minhuma fala yusallamu lahu bal huwa mukhti'un dalun mudillun. Terjemah tak? Kata dia tidak harus taklid ikut akan yang lain daripada mereka itu. Siapa mereka itu tu? Mazhab yang empat. Tak boleh ikut lain daripada mazhab keempat. Mazhab empat, maksudnya takkan ada mazhab yang kelima. Ya. Mazhab kelima tu apa? Ulama kita sebut mazhab kelima tu Wahabi tu lah. Mazhab kaum muda ni lah. Maksudnya dia tak ada mazhab. Tu yang kata kalau dia dah bengang dengar ulama sebut macam ni, habis mula-mula mengaku tak ada mazhab, lepas tu dia melatah pula. Dia kata apa? Kami ada mazhab, mazhab Hanbali. Memang perangai dia macam ni. Saja nak orang kata apa, kalau kata mazhab Hanbali ke betul-betul lagi ikut Hanbali? Tak, lagi dia bagi alasan pula. Tak wajib kita ikut satu mazhab. Dia lagi kita katok dia, kami pakai mazhab. Pula macam tu. Dia duk menari itu. Kata dia tak boleh kita nak ikut lain daripada mazhab empat ni selepas tersimpulnya ijma' ulama atas mereka itu ulama ijma' ulama ni, kerana mazhab yang lain daripada mazhab empat mazhab-mazhab yang dahulu ni, Asy-Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali radhiyallahu taala anhum rahmatullah alaihim ajmain, lain pada mazhab empat ni, mereka ni tidak mengarang dan tiada menyusun kitab-kitab cara mazhabnya. Itu antara sebab dia. Teruzurnya nak ikut mazhab lain daripada mazhab empat ni pasal apa? Pasal mereka kita apa nak sebut macam mana? Imam mujtahid yang selain daripada empat ni, sekalipun ada, sekalipun pakar, sekalipun handal, sekalipun betul, tapi tidak ada sampai sekarang ni kita terima kitab-kitab yang dikarang untuk menunjukkan bagaimana kaedah mereka istinbat hukum. Itu yang maksud dia kata kitab-kitab itu mereka tak pernah menyusun kitab-kitab untuk menceritakan mazhab mereka. Ada buat Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali ini sampai sekarang ada kitab-kitab mereka terhimpun dengan jelas satu persatu daripada awal hingga akhir, menceritakan kepada kita macam mana kaedah-kaedah mazhab mereka satu persatu daripada awal hingga akhir. Antara mazhab yang lengkap tu Syafi'i yang paling lengkap, diikuti dengan mazhab-mazhab lain. Dan kata dia mazhab lain pada empat ni tiada dibuat kaedah-kaedah cara yang boleh kita berpegang dengan dia. Contoh, kalau misal kita belajar bab fiqh, bab korban, ada mazhab Ibn Abbas, para ni sahabat ni, mujtahid besar ni, dikenali sebagai terjemahan Al-Quran, Imamul Mufassirin. Kaedah dia boleh korban dengan seekor ayam jantan. Apa nas dia, apa-apa, takkan dia nak cerita benda sesat? Boleh? Faham? Mesti betul tak? Macam mana boleh korban dengan ayam jantan? Apa kaedah dia? Apa kawaid fiqh dia? Usul fiqh dia apa? Tak erti kita. Takkan dia saja-saja nak keluar pendapat benda yang tak ada kebolehan untuk ambil faham daripada Al-Quran dan hadis. Mustahil macam tu. Para sahabat bukan bengong bengap macam kita lah ni. Pergi bahasa itu memang kita lah ni bengap kan. Para sahabat ni kalau dia cakap mesti ada sandaran yang sangat kuat. Tambah begitu juga ulama-ulama yang dulu tu. Habis itu tak boleh pakai ke?
Demo zaman dia sendiri satu hal, dan orang sezaman dia kalau nak ikut dia, pasal boleh tanya dia kaedah dia. Zaman tu dia hidup, tapi tak ada kitab yang dia karang, tak ada buku yang dia tulis untuk menceritakan kaedah-kaedah usul fiqh dia. Untuk itu kita boleh sembelih ayam untuk ganti kambing lembu untuk buat kurban. Ayam pun syarat ayam jantan. Berapa umur cukup ayam jantan? Ayam jantan 10 tahun. Ayam hutan ke, ayam katik ke, ayam sabung ke, ayam bagi, ayam Brahma ke, ayam bagi, ayam Peru ke, ayam Belanda ke, ayam mana? Ayam gajah ke, ayam togel ke, macam-macam jenis ayam. Memang spesies ayam semua. Ke ayam ketawa, ada ke ayam ketawa? Dia kokok-kokok dia ketawa. Ada tak? Ayam tu kan? Pula tu boleh ayam jantan saja. Saya bagi contoh. Betul boleh ikut? Tak boleh. Tak boleh. Teruzur kita nak beramal. Walaupun yang tu ulama besar sahabat pula tu. Takkan nak pelekeh sahabat. Pelekeh bukan kerja kita. Tapi teruzur nak ikut. Pasal apa? Tak ada kaedah. Satu, kalau kata kita nak ikut, tak boleh ikut saja-saja. Tak boleh ikut saja-saja. Bahkan puak-puak yang bernama Wahbi ni pun, mereka pun satu sudut kadang pakai Quran hadis, kadang-kadang tak pakai Quran hadis pun. Tambah yang model-model lah ni. Mana dah sebut macam tu hukum akam, tak sebut Quran hadis pun. Ada tempat je konon Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Ada tempat tak pakai Quran hadis pun. Kesalahan mereka itu, iaitu mazhab yang 4. Mereka ni ada mengarang kitab-kitab cara mazhabnya. Sampai sekarang kalau beli semua kitab dema tu, penuh masjid ni. Kita 2 lapis ni penuh kitab. Nak tengok semua kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama berkenaan mazhab masing-masing. Baik. Dan barang siapa tiada diniat taklid akan seorang daripada mazhab yang 4 itu, berkata ia. Baik, kalau ada orang yang tak mau ikut mazhab 4 ni, tak mau ikut seorang pun, kalau ada pun kadang-kadang disebut pendapat Imam mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Lepas tu lagi pada saya, dia tak mau ikut mazhab. Saya lebih cenderung kepada pendapat mengatakan ni berdasarkan hadis. Nampak macam bagus, tapi tak betul. Disiplin dia salah. Disiplin salah macam apa? Dia cenderung pada hadis tu, dia ikut manhaj siapa? Tu persoalan dia. Situ kita bicara tu. Dia ikut kaedah siapa? Sikit soal tu. Bila dia kata dia cenderung pada hadis ni, ulama lain tu tak tahu ke hadis tu. Yang tu yang kita kena faham. Tu yang banyak orang kena kencing tu. Kaedah yang disebut oleh ulama, bila kata imam mujtahid ni, jangan tak tahu imam mujtahid ni ialah orang yang hampir, boleh contoh bahasa itu kan, tak ada satu hadis pun tertinggal daripada hafalan mereka. Istilahnya mereka ni muhit fi semua abwab ahadis, sehingga hadis dhaif, hadis maudhu', apa saja hadis dia kenal satu-satu, bahkan boleh sebut perawi, riwayat, lematan dia kena seorang. Tu ulama mujtahid mutlak, baru boleh jadi mujtahid mutlak. Itu tak hafal, belum lagi dari sudut faham nasikh, mansukh, am, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal. Setiap satu-satu disiplin ilmu untuk istinbat hukum ni, masya-Allah. Bahkan dari segi amalan ilmu tu suku, amalan macam Imam Syafi'i cukup masyhur, setiap hari 30 juzuk bacaan Quran. Bacaan Quran 30 juzuk satu hari, amalannya. Bayang tengok matangnya dia dengan Al-Quran. Itu tang baca ilmu dia tentang qiraat, riwayat, turuk-turuk. Kita duk belajar Syatibi, ada Ibnu Jazari, semua turuk-turuk daripada Al-Fil, Abu Tahir, apa lagi, ada 4 orang dalam turuk kita, dalam Hafs, qiraat Asim, riwayat Hafs, Syu'bah ni ada 57 turuk semua. Semua dalam kepala mereka. Nisbah baca Quran sehari 30 juzuk. Imam Syafi'i. Yang lain tu kita tak biasa dengar tu, nak reka tak boleh, tapi Imam Syafi'i 30 juzuk ada lagi. Amalan.
Kitab siap, karang satu. Baik. Jadi kalau ada orang tak mau pakai imam-imam mazhab ni, dia kata apa? Aku beramal dengan mengikut Quran dan hadis. Ia mengaku faham segala hukumnya daripada Quran hadis sendiri. Tu yang dia lepas dia cerita mazhab Syafi'i Hanafi Maliki Hambali, saya cenderung kepada pendapat ini berdasarkan hadis. Jadi dia lagi faham hadis daripada imam mazhab 4. Kadang-kadang memang cara penulisan lah ni, kalau kita tengok kertas kerja apa dia ada pembentangan suatu hukum, disebut mazhab-mazhab ni, mana dia tulis nas banyak tu tuan-tuan jaga. Hak itulah yang akan dicenderung untuk menunjukkan pendapat dan pandangan dia. Dia tak akan tulis dengan panjang lebar pandangan yang dia tak mau sokong. Yang dia sokong, hak itulah ditulis hadis, Quran, dia pendapat ulama. Dia salih lah kat 20-30 muka surat. Pendapat yang tak ikut selera dia, dia bubuh Quran sebutir, dua hadis 2-3 butir. Lepas tu ada lagi dia kata ada riwayat mengatakan perawi hadis ni dhaif. Tu cara dah. Jadi kita tengok macam ilmiah lah. Last sekali dia akan buat kesimpulan ikut diri dia. Lepas tu dia sebutlah hadis, saya lebih cenderung berdasarkan hadis. Seolah-olah dia lagi faham hadis daripada imam mujtahid yang 4. Dia mengaku faham Quran dan hadis sendiri. Baik, orang macam ni macam mana? Maka tiada sejahtera dan tiada diterima baginya. Kita tak pakai perkataan ini, kita takkan terima pendapat dia sama sekali. Bahkan kata dia, orang ni ialah orang yang salah, orang ni sangat sesat dan menyesatkan pula orang lain. Baik, saya tolong baca lah. Pengarang ni pun dia tolong nukil daripada kitab Tanwirul Qulub. Sedikit syarahan tu untuk memudahkan faham apa yang dia tulis. Maka kata dia, adalah mereka yang berkata ia beramal ikut Al-Quran hadis dengan ijtihad qiyas sendiri segala hukum hakam daripada kedua-duanya Quran hadis itu. Orang ni sebenarnya dia mukhti. Tu bahasa Arab tu. Maksudnya apa? Dia dah tersalah, dia dah silap, dia sudah membuat satu kesalahan yang sangat besar. Pasal apa? Dia telah buat salah, kata nas ijma' ulama', iaitu dakwaannya yang dia kata begitu salah. Artinya tak betul. Jadi bila dia kata, disebut imam mazhab kata macam ni, selagi dia keluar pendapat dia, saya cenderung pada Al-Quran ni, hadis ni, seolah-olah dia nak kata apa? Pendapat ulama' ni salah. Tak betul. Saya lagi betul. Saya faham hadis ni. Seolah-olah macam tu. Dia tak cakap lah macam tu. Tapi cara persembahan dia macam tu lah. Kita baca lah semua artikel yang zaman Lani ni, kadang-kadang dia cerita bulu kucing misalnya. Apa hukum bulu kucing? Kalau kita sebut mazhab Syafi'i, bulu kucing ni kaedah kita tak payah cerita panjang-panjang kan. Binatang yang tak boleh dimakan daging dia, sekalipun kita sembelih, apa benda juzuk yang tertanggal daripada badan dia adalah najis. Siap. Tak payah buruh sebut hadis apa, Quran apa tak payah sebut pekah siap dah. Taklid dia mazhab Syafi'i. Apa hukum bulu kucing? Najis. Siap. Zaman ni dia memang tak akan jawab gitu. Dia jawab macam mana? Berdasarkan mazhab Syafi'i, gerbang. Tapi dia buat mazhab Syafi'i sikit-sikit ada buat. Ayat Quran sikit, hadis sikit. Betul. Ada yang riwayat kata hadis ni dhaif. Dia kan buat gitu. Betul mazhab Syafi'i, Hanafi pula tu kat 18 muka surat. Untuk Hambali pula dia pun stotek. Lepas tu berdasarkan apa yang telah saya bentangkan, saya cenderung kepada pendapat mengatakan bulu kucing tak najis berdasarkan hadis. Pasal apa? Bulu kucing ni banyak duk berkeliaran dalam rumah kamu, maka
apa dia sebutlah, dimaafkan. Maka saya lebih cenderung mengatakan bulu kucing adalah dimaaf. Jadi apa faham dia? Apa faham dia? Imam Syafi'i macam mana? Tak boleh pakai. Hanafi, Syafi'i, Amal Hambali tak boleh pakai. Macam mana? Aku lagi terang. Aku faham hadis ni. Memang ni tak faham. Seolah-olah dia cakap itu. Kita macam mana? Tak ada lah. Apa hukum bulu kucing? Najis. Apa kaedah dia? Binatang yang tak boleh dimakan daging dia sekalipun disembelih pada masa dia hidup, sembelih. Bila tak boleh makan daging dia sekalipun disembelih, apa-apa yang tertanggal pada dia, baik bulu dia, kaki dia, tangan dia, kuku dia, telinga dia, kaki dia, apa yang tertanggal pada badan dia, bulu halus, bulu kasar, bulu pelepah, semuanya adalah najis. Jadi bulu kucing yang berhukum najis. Zamanan ni kalau siapa sebut macam tu, tak boleh pakai, tak ada nas, tak ada dalil. Aku suka pendapat ni, syekh ni, mufti ni, menteri ni. Oh, menteri mana tak tahu Pasal apa? Hujah dia jelas, terang penjelasan dia. Oh, padahal dia tak tahu kena kencing. Ni yang saya sebut. Sampai ke Indonesia, dia punya fatwa dia, tai kucing pun dimaaf. Jangan kata bulu kucing, tai kucing pun dimaaf. Tu yang pakat belah kucing habis tu. Tai kucing pun tak apa, maaf, tai kucing. Umum balwa. Macam tu. Saya sebut tai kucing habis simple lah ya, saya sebut. Kaedah kita najis. Saya pernah mengajar satu tempat, bila ada orang tanya bulu kucing, saya jawab lah, kaedah kita mazhab Syafi'i gini-gini. Ada orang respon lepas tu, dia kata, Ustaz, saya bulu kucing punya lama, ni lah kali pertama saya dengar bulu kucing tu najis. Sampai macam tu, orang kita tak erti hukum mana najis tak najis. Sedangkan mazhab Syafi'i duduk di Malaysia, umur pun dah 5-60 tahun dah, hari ni baru dengar bulu kucing tak najis. Bulu kucing najis, bulu kucing tak najis. Orang macam ni salah. Dia duk kata salah, tak betul. Artinya tak benar, tak sidik. Kerana makna benar ialah muwafaqat khabar dengan diri pekerjaan. Pasal nama benar ni, sidik ni apa? Dia mutabaqatun lil waqi'. Dia mutabaqatul khabar lil waqi'. Hukum menepati realiti. Kita dalam mazhab Syafi'i, bahkan dalam mazhab lain mazhab Syafi'i pun, saya sebut Syafi'i tu pasal memang hak ni kita mengaji, hak ni kita ingat sungguh, bertumbuk dengan orang pun boleh. Sebab memang kaedah kita najis. Satu saya sebut Imam Syafi'i tu. Mazhab lain pun memang ada yang semua pakat sama dengan mazhab Syafi'i rahmatullah alaih. Jadi dia kata tak najis ni, pendapat dia ni tak benar. Iaitu maksud benar ni muafakat khabar dengan diri pekerjaan. Maksudnya betul realiti dengan perkhabaran hukum. Sedangkan hukum bulu kucing najis. Saya bagi contoh bulu kucing ya, untuk misal. Yang ni maksud kata betul dengan pekerjaan ni, berbetulan dakwa yang dia kata itu dengan perkara yang dia dakwa dengan dalilnya. Dia kata berdasarkan dalil bulu kucing tak najis, bahkan tai kucing pun tak najis. Sebenarnya macam mana? Najis. Boleh faham kata Pak? Pasal apa dia boleh jadi salah ni? Kerana tidak kuasa lagi hendak ijtihad kias daripada Al-Quran, hadis dengan sendiri akan segala hukum hakam. Pasal dia bukan ahli nak memahamkan hukum hakam daripada Quran dan hadis. Nampak terror tapi bodoh. Saya punya bahasa kasar gitu. Sebab sudah berlaku aqdil ijma' alaihim. Pasal dah berlaku ijma' ke atas imam mazhab empat ni. Satu kaedah dia, bila sebut kata empat-empat ni, macam mana? Kita mazhab Syafi'i ikut je lah, bulu kucing najis. Dia atas kaedah ni masing-masing buat ada hujah dengan dalil imam Syafi'i pun. Kalau kita nak lawan bukan boleh. Sabit dia sebut sikit dalam nukilan dia. Kalau saya tulis lagi, saya tulis imam Syafi'i tu, saya tulis banyak. Yang mazhab lain tu saya tulis sikit. Tapi kaedah apa? Dah berlaku ijma', masing-masing imam-imam mujtahid ni, pendirian mereka ada masing-masing khasnya dalam bab fiqh.
dan mereka ni semua adalah orang yang betul, cuma kita mesti ikut disiplin imam mujtahid masing-masing. Dia ada kecenderungan dia satu hukum berdasarkan kaedah yang ada, yang telah ditadwin, yang telah dikarang dalam kitab-kitab mereka. Yang mereka ni yang tak ada mazhab ni, tiba-tiba hukum sendiri saya cenderung, sedangkan dia tak ada kaedah, tapi dia boleh ijtihad. Tu pakar tu terror dia orang tu. Sedah berlaku ijma' kata dia alaihim, iaitu a'immah arba'ah, seperti mana nas ijma' ulama' yang kita bicara dulu, yang kita baca saat ni. Dan jikalau dikatakan boleh lagi ijtihad qiyas ni, kalau andai katalah kita tangguhlah bahawasanya memang dia ni pakar Al-Quran dan hadis, dia boleh ijtihad sendiri, dia boleh tarjih, dia boleh Al-Quran dan hadis sendiri, tak payah tengok imam-imam mazhab tu. Jadi mereka ni boleh ijtihad qiyas sendiri daripada Quran hadis, segala hukum-hukumnya tidak putus lagi hingga sekarang ini, kata dia. Yang kata dia tak putus lagi, maksudnya taklah habis lagi. Hukum mujtahid tu boleh ijtihad ni tak habis lagi. Sampai sekarang ni masih lagi ada ulama yang boleh berijtihad. Dia faham gitu. Maka bukanlah itu bermaknanya ia membatal dan mempersalahkan nas dan ulama dengan merungkah barang yang ulama sudah aqdil ijma' alaihim itu. Maka ini tidak boleh berlaku macam itu sama sekali kerana hadis kata. Boleh faham bahasa tak? Jadi kalau dia kata sebenarnya imam mujtahid ni tak putus, tak habis lagi, ada lagi yang boleh jadi imam mujtahid, sedangkan dah berlaku ijma'. Ulama mengatakan zaman lah ni dah tak ada dah orang yang boleh ada tahap imam mujtahid, dah berlaku ijma' dah. Dia kata macam ni, pakai dalil hadis ni menunjukkan kata bila dah berlaku ijma', tak ada siapa yang boleh mengungkaikan ijma' ni. Kita apa? Inna Allah la yajma'u ummati ala dalalatin wa yadullahi ma'al jama'ah wa man syazza ila nar. Terjemah dia, bahawasanya Allah Ta'ala tidak menjadikan ijma' umatku, yakni ulama, atas sesat. Maksudnya kalau berlaku ijma', takkan ijma' tu benda yang sesat. Dan bila ijma', ada pelajaran besar tu, cuma sebut ijma' tak dipanggil ijma' dalam kaedah kita para ulama', mereka mesti ijma' hanya boleh berlaku di kalangan mujtahidin. Dengar elok ayat tu. Yang ni pun tak belajar betul-betul, tak tahu disiplin ijma'. Ijma' ni hanya boleh berlaku di kalangan ulama' mujtahidin, baru panggil ijma'. Takkan berlaku ijma' mufti Malaysia yang ada buat kelakar. Ijma' ahli majlis fatwa. Ijma' ulama' dunia kata COVID-19 vaksin halal. Tidak. Mana pula ijma'? Mereka bukan ulama' mujtahid. Daripada hadis tu kata dia, Allah Ta'ala tidak akan menjadikan bersepakatnya umat aku, yakni ulama' mujtahid ini, atas benda sesat. Pertolongan Allah itu serta ijma'. Setiap ijma' dia pasti dapat pertolongan Allah Ta'ala. Dan kenapa ijma' mesti di kalangan ulama' mujtahidin. Bukan mujtahid, kalau sepakat sedunia sekalipun tak dipanggil ijma'. Ijma' hanya di kalangan mujtahid. Memang ada pelajaran besar tu, yang dia buat bodoh itu. Saya sebut kata jangan buat bodoh, pasal ada orang dia buat bodoh ni. Tu yang dia kena kencing, kena berbodoh. Dia duk faham majlis fatwa semua sepakat, jadi ijma'. Ada pula sekalipun muafakat semua ahli majlis fatwa kebangsaan, ahli majlis fatwa sedunia buah pasal itu, mereka ni bukan ahli mujtahid, semua muqallid, semua bukan tahap mujtahid. Takkan ada istilah ijma' di situ.
Ha? Kalau panggil ijma' apa? Kalau ada mufti-mufti satu dunia berhimpun sepakat, yang ni mufti bukan mufti mujtahid mutlak, yang ni mufti darurah. Pasal dah tak ada orang lain dah. Hak ni lah yang dilantik jadi mufti. Orang kata dah tak ada rotan, akak pun berguna, mufti bahasa itu. Dia orang nak buat jadi ijma' tak boleh. Pasal tak cukup SOP. Nak panggil ijma' mesti ulama mujtahid. Jadi dia duk nukil tadi perkataan daripada Tanwirul Qulub dengan apa? Dah ijma' dah kalangan ulama, tak ada dah imam mujtahid zaman lah ni. Kalau ada pun siapa dia? Imam Al-Mahdi Al-Muntazir. Dia tu mujtahid. Imam Mahdi mujtahid. Dan barang siapa yang keluar daripada ijma', siapa yang keluar daripada ijma', nescaya keluar ia masuk ke dalam api neraka. Maksudnya dia keluar daripada kesepakatan yang sangat kuat, duduk keluar daripada ijma', duduk seorang-seorang dalam api neraka. Satu kaedah kita, Quran, hadis, ijma', qiyas. Kalau golongan Wahabi ni, kaum muda ni, dia tolak ijma' awal-awal, tolak dengan dia sekali. Maksudnya apa? Jelas kaedah kita di kalangan ulama-ulama mujtahid ni, tempat rujukan yang tak ada khilaf langsung di kalangan ulama mujtahid, tempat rujuk hukum Quran, hadis, ijma', qiyas. Mereka ni hampir-hampir tak sebut ijma' dan qiyas, tak sebut langsung. Kalau ada pun disebut, lagi tengok dia pelekir ijma' ni. Sedangkan ijma' salah satu daripada adillah yang muttafaqah bainal ulama, antara dalil-dalil yang disepakati oleh semua ulama. Ijma' adalah dalil yang kuat. Macam mana Quran dan hadis, Quran, hadis, ijma', qiyas. Ada disiplin ilmu kat situ. Baik. Jadi maka siapakah yang keluar daripada ijma' ulama? Siapa dia yang keluar daripada ijma' ulama ni? Dan siapakah yang sesat? Adakah mereka yang ikut nas ulama itu sesat? Adakah yang dah ikut nas ulama Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali ini sesat? Atau mereka yang tak nak ikut nas ijma' ulama itu kan sesat? Yang tak mau ikut nas-nas daripada Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, bahkan ikut mazhab kelima, mazhab kaum muda, mazhab tak ada mazhab. Mazhab tak ada mazhab. Kita sesat ke dia sesat? Kita salah ke dia salah? Maka jawabnya, mereka tidak ikut nas ijma' ulama, itulah yang sesatnya. Siapa tak ikut ijma' ulama, itulah sesat. Siap. Saya tolong baca Maka jika dikatakan lagi, kalau ada orang kata macam ni, mesti apa? Ada yang akan cari kitab habis, semua pendapat dia bongkar habis. Buat apa? Nak lawan cakap kita, kata ijma' tu. Maka dikatakan lagi, ada ulama yang kata, iaitu antaranya Imam As-Sayuti. Imam Sayuti ni antara imam ulama yang besar lah dalam mazhab Syafi'i. Dia ulama mutakhirin di kalangan imam ulama-ulama di kalangan mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Imam As-Sayuti banyak kitab yang dikarang, yang dipakai. Pondok pun banyak pakai kitab-kitab yang rujukan dia. Imam As-Sayuti ni, dia berkata mujtahid mutlak tak putus lagi hingga sekarang ni. Jadi nak kata apa? Ijma' ulama kata mujtahid tak ada lah, mujtahid mutlak. Imam Sayuti kata ada. Macam mana? Tak ijma' lah. Wahai mereka yang berkata, kalau nak pakai hujah Imam Sayuti ni, dengar dia nak jawab. Wahai mereka yang berkata, jikalau sungguh benar alasan kamu itu, ada ulama yang muktabar yang berkata begitu. Kalau ada ulama muktabar yang nak kata imam mujtahid mutlak ni memang tak putus lagi, ada lagi, mengapakah ulama itu ia tidak mengijtihad sendiri daripada Al-Quran dan hadis? Imam Sayuti imam mujtahid ke ada? Imam Sayuti ni
dia mazhab kelima ke ikut mazhab 4? Dia pun mazhab Syafi'i. Kalau dia kata ada mujtahid mutlak pun, sepatutnya mujtahid mutlak tu siapa? Dia lah. Kalau dia kata ada mujtahid mutlak lagi, siapa mujtahid mutlak lagi? Siapa? Mana ada dah. Kalau dia kata ada pun, siapa yang paling layak? Dia lah. Yang dia akan ijtihad, yang dia akan jadi ulama mujtahid, pasal dia yang buka pintu tu. Boleh? Mengapakah ulama itu dia tidak mengijtihad sendiri pada Al-Quran dan hadis, dan mengapakah pula ia pun taklid pada mazhab juga? Imam Asy'uti pun kenapa dia duk ikut mazhab Syafi'i, sedangkan dia kata mujtahid mutlak masih terbuka pintu, belum habis lagi. Padahal ia berkata boleh ada mujtahid mutlak, tak putus lagi. Tahukah kita? Kita tahukah siapa mujtahid mutlak tu? Dia kata ada, tapi tak tunjuk siapa. Dia pun tak jadi mujtahid mutlak, tapi dia kata ada. Jadi ayat tu apa? Ayat sebenarnya yang ada. Yang tu yang saya ngaji tu tunggu duk syarah kata, perkataan Imam Asy'uti itu dia nak menunjukkan, kata siapa yang memang ada kelayakan macam mana Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali itu, memang dia akan ada kebolehan untuk ada mujtahid mutlak, tak tertutup lagi. Bila kalau ada syarat. Ayat tu bagi habis. Pasal kalau dia kata ada, dia tu antara ulama besar pada zaman tu, dia pun taklid mazhab Syafi'i, tapi dia kata ada lagi mujtahid mutlak. Siapa? Padahal dia antara paling alim masa zaman tu. Siapa yang cukup syarat? Siapa? Kalau saya ngaji juga ada tubuh tersebut, syarat tu terbuka, tapi siapa layak? Siapa? Dia buat. Mufti Pasir Dengung, Menteri Malaysia, Menteri Indonesia, Mufti sedunia, ya tak? Syarat-syarat mujtahid panjang lagi saya sebut tu. Saya cerita Quran baca 30 juzuk pun satu hari padanah tu. Cerita amalan pun sekut lah, belum cerita kelayakan, cerita amal. Bukan kerja duduk pejabat 8 pagi 4 pagi 8 pagi 4 petang 5 petang duduk tengok WhatsApp aja. Quran tak biasa baca walaupun sejuzuk. Imam Syafi'i duduk satu hari satu malam 30 juzuk khatam Quran setiap hari. Ya. Siapa dia ada kelayakan khatam Quran 30 juzuk satu hari. Yang ambil syahadah pun hari itu kan, nanti syahadah, lepas tu lega. Lepas tu tak baca dah 30 juzuk Quran satu hari. Betul kan? Macam tu kan? Saya kenal lah anak-anak saya pun semua syahadah. Ada 4 orang dah syahadah anak saya Quran. Saya tahu lah panggil dia memang duduk rumah, satu rumah dengan saya. Saya tahu lah saya memang tak nak syahadah apa Quran. Baik, di atas perkataan ulama yang berkata begitu, iaitulah okay. Kalau ada ulama yang kata masih imam mujtahid ni tak putus, iaitulah maksud dia macam ni, jika kuasa dengan ada syarat-syaratnya. Baik, tanggung semua berkata ulama macam tu, pasal dah berlaku ijma'. Selepas daripada Imam Ahmad bin Hanbal ni dah tak jumpa dah imam mujtahid. Ya. Maka kuasa itu tidak ada sekali-kali selepas imam-imam yang 4 itu. Imam 4 tu hujung kali siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Pasal Imam Malik adalah guru pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah guru pada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam bin Hanbal ada anak murid dia, tapi anak murid dia tak ada seorang pun yang boleh jadi mujtahid mutlak. Tak ada seorang pun. Begitu juga Imam Syafi'i yang jadi mujtahid mutlak di kalangan anak murid dia, yang kita duk tengok seorang tu Ahmad bin Hanbal. Begitu juga Imam Malik radhiyallahu taala anhu yang jadi mujtahid mutlak ni seorang. Yang lain kalau ada pun tak masyhur, tak ada. Kalau ada pun dia tak menulis kitab, yang kitab dia sampai kat kita, yang kita nak boleh pakai. Ya.
Jadi tidak akan ada sekali-kali selepas imam yang empat tu, khasnya Imam Ahmad bin Hanbal pasal dia hujur sekali, maka tentu sekali-kali tidak boleh buat jadi imam mujtahid mutlak ni, kerana tidak kuasa dengan dalil-dalil ulama yang berkata itu sendiri pun ia taklid ikut mazhab juga. Macam Imam Sayyuti tu, dia kata ada, dia pun taklid mazhab Asy-Syafi'i. Apa maksud dia? Dia pun tak layak, dia pun tak boleh jadi imam mujtahid mutlak. Dia kata boleh tu kalau ada cukup syarat. Aku tak cukup syarat. Jadi satu dia taklid. Jadi dia kata tu nak menunjukkan masih terbuka bagi siapa cukup syarat. Atas soalan sekali lagi, siapa yang cukup syarat jadi imam mujtahid mutlak? Siapa? Ya. Tak faham mujtahid mutlak tu, tunggu ke depan dia cerita. Maka ia tidak berani berkata dusta akan perkara yang tak kuasa hendak buat itu. Jadi ulama yang pakar macam ni, dia tak akan cakap bohong punya, kan? Khasnya tak mana kalau dia kata ada mujtahid sekalipun tapi dia masih taklid, maksudnya apa? Maksudnya dia pun tak mampu untuk jadi mujtahid mutlak. Baik. Tambah pula perkara agama, ia takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan ia setengah daripada ulama-ulama yang muktabar juga. Khasnya disebut tu Imam As-Sayyuti. Ya. Itu satu persoalan. Kalau ada orang gunakan dalil daripada perkataan Imam As-Sayyuti yang kata boleh lagi ada kebarang kalian imam mujtahid mutlak. Maka jika dikata lagi, kalau ada orang hujah macam ni lah, ada ulama-ulama yang lain-lain seperti Ibnu Khaldun. Lagi siapa? Dan Ibnu Taimiyah. Naik tocak ni mana? Sebut nama ni. Yang berkata boleh mujtahid mutlak tak putus-putus hingga sekarang ni. Zaman dia orang duk tulis kitab tu lah. Zaman dia orang duk cakap tu lah. Serta ia sendiri mujtahid, maka kami ikut ulama itulah. Jadi dia ambil perkataan Ibnu Khaldun, ikut perkataan Ibnu Taimiyah yang kata imam mujtahid ni masih ada lagi. Antara imam mujtahid tu kata dia ialah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Dan dia kata Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah sendiri mendakwa adanya imam mujtahid. Dan pada mereka imam mujtahid itu adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Wahai mereka yang berkata, wahai siapa yang cakap macam ni, dia kata Ibnu Taimiyah pun mujtahid mutlak, Ibnu Khaldun pun mujtahid mutlak. Dengar. Maka wahai mereka yang berkata, adakah yang kamu ikut itu ia daripada orang-orang ulama yang muktabar, padahal ia berani membatalkan dan mempersalahkan nas-nas ulama dengan merongkah akan barang yang sudah ulama sudah ijma' itu, dengan berkata tak putus-putus mujtahid mutlak hingga sekarang ni lagi. Ijma' dah, kata tak ada dah ulama mujtahid. Kalau tanggung kata ada lagi dengan tak ada syarat, antara tu pula duk dakwa Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah ni adalah antara mujtahid mutlak. Siapa yang ada kebolehan kuasa untuk membatal ijma', ulama kata tak ada siapa dah layak untuk jadi mujtahid mutlak selepas daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang berani buka balik? Kalau buka pun tanggung Imam Sayyuti ni. Memang ulama tolong syarah dah. Kalau cukup syarat. Itu Ibnu Taimiyah cukup syarat kah? Ibnu Khaldun ni cukup syarat kah? Untuk dengan itu dia membatalkan yang ijma' kata selepas Ahmad bin Hanbal ni tak ada dah dijumpai imam mujtahid mutlak. Itu zaman Ibn Taimiyah tu. Zaman lah ni kita tu sah kata imam mujtahid mutlak, cerita Quran sudahlah. Panggil budak dua orang yang Indon tu, yang muka serupa, saya ingat kembar, bukan kembar, sepusat sepusin. Mak pak Yasin lain, bapak lain mak, tapi tengok serupa, baca apa serupa, betul? Nama siapa? Yang sampai pergi Rusia apa tu? Tak tahu. Tengok lah kan, tapi tak peduli nama lah. Kita hak tu lah.
Agak test Quran tu dengan geng-geng yang mengaku mujtahid mutlak ni. Test Quran dengan budak-budak tu, siapa menang? Siapa menang? Budak-budak tu menang lagi. Baik budak-budak tu jadi mujtahid mutlak daripada hampa. Kita Quran je pun panggil budak-budak yang hafal hadis tu, ada yang OKU, ada yang dia panggil apa? Autism. Oh, ada yang autism hafal Quran, ada autism yang hafal hadis. Hadasana an Nabi Sa'id Al-Khudri, hadasana an Qutaibah bin Muslim, hadasana akhbarana. Baik buat tu jadi imam mujtahid mutlak. Mu hadis 40 tak apa. Boleh faham tak cakap apa? Walhal kata dia sudah ijma', sudah putus mujtahid mutlak. Kalau ada nak buka ni, siapa dia mujtahid mutlak yang boleh buka pintu, yang dia nak dakwa dia mujtahid mutlak? Siapa? Imam Ibn Taimiyah mujtahid mutlak. Imam Ibn Khaldun mujtahid mutlak. Dan pula mereka yang berkata begitu adalah ia kemudian daripada sudah ijma' alaihim mazhab yang 4. Orang yang cakap macam tu, sedangkan dia kata ada lagi imam mujtahid mutlak ni selepas dah diijma', lepas berlaku imam mujtahid yang 4 ni yang kata dah berlaku ijma', tak ada dah mujtahid mutlak. Kerana ditilik masanya yang berkata itu, dan lagi pula adakah boleh ia mengaku sendiri dia boleh ijtihad qiyas daripada Al-Quran dan hadis, dan ia mengaji pun bukan kepada orang yang boleh ijtihad. Kalau ada orang dia kata dia boleh menjadi mujtahid mutlak, dia pun berguru bukan daripada mujtahid mutlak. Agak-agak bolehkah dia jadi mujtahid mutlak? Boleh, faham? Imam Syafi'i pasal apa tak ikut Imam Malik? Pasal Imam Malik mujtahid mutlak, dia boleh asuh anak murid dia jadi mujtahid mutlak. Imam Ahmad bin Hanbal tak ikut Imam Syafi'i pasal Imam Syafi'i mujtahid mutlak, dia boleh asuh anak murid dia jadi mujtahid mutlak. Lepas tu tak ada dah. Bila zaman sekarang ni ada orang belajar yang bukan daripada tok guru dia mujtahid mutlak. Bolehkah anak murid jadi mujtahid mutlak sedangkan tok guru bukan mujtahid mutlak? Tengok. Siapa dia yang anak murid mujtahid mutlak, tok guru tak mujtahid mutlak? Tunjuk orang. Sebut tak? Maka tiba-tiba bagaimana dia boleh jadi mujtahid? Bahkan lagi pula dia tak berjumpa pun dengan ulama-ulama yang boleh mujtahid. Dia tak jumpa pun, habis-habis pergi perpustakaan, pergi baca buku boleh jadi mujtahid mutlak. Wow. Kita bunyi wow pi Maka di manakah ia dapat ilmu tiba-tiba mengaku boleh jadi mujtahid qiyas daripada Al-Quran dan hadis sendiri akan segala hukum-hukumnya? Hairanlah kita atas dakwaannya itu. Tambah apa? Sebut apa? Nama Albani. Siapa dia? Dia berguru dengan siapa? Tukang jam ni pun. Yang tu dijadikan rujukan untuk jadi mujtahid mutlak. Siapa dia ni? Siapa dia Albani ni? Muhaddisin ke? Ahli hadis ke? Saja sebut nama-nama tu Dia ada orang suka sebut kan nama perempuan tu. Baik, ada pun ulama-ulama yang mengaku kata mereka itu salah fahamannya itu amatlah banyaknya daripada dahulu-dahulu, iaitu orang yang semasanya hingga sekarang itu. Dengan dalilnya kita tengok kitab-kitab akan ulama-ulama yang muktabar yang telah rad akan mereka itu. Jadi kata dia, ulama-ulama yang mengaku kata mereka itu salah fahamannya itu, ulama yang duk kata dakwa fahaman Wahabi kaum muda ni salah, amatlah banyaknya, begitu ramai kata dia ulama daripada dahulu, itulah orang yang semasa zaman tu sehingga sekarang ni, dengan dalil-dalil mereka yang kita tengok dalam kitab-kitab karangan ulama yang muktabar, yang mereka ni telah menolak fahaman bagi orang yang mendakwa mereka itu mujtahid, sedangkan mereka tak ada sebarang kelayakan pun untuk jadi ulama mujtahidin. Ulama kita tulis kitab lama-lama lah cerita bab tu. Dan lagi pula tengok,
Bukankah logiknya, oh sedap bahasa moden kat dia pakai dia. Bukankah logiknya dia mengaku dia ikut Al-Quran dengan ikut hadis, maka Quran suruh ikut Rasul, yakni hadis dengan firman-Nya. Okey. Allah Taala suruh ikut Quran, ikut suruh Rasul. Okey, tengok betul. Kita tengok tentu dulu. Ayat Quran kata macam ni, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Terjemahnya, apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, maka terimalah. Jadi nak ikut Quran, apa kaedah dia? Ikut hadis. Maka amalkanlah. Dan apa jua yang Rasulullah larang, maka melakukannya, maka patuhilah larangannya. Jadi apa kaedah nak ikut Quran? Ikut hadis. Lepas tu, dan hadis pula suruh ikut ijma' ulama' dengan lafaz hadisnya. Rasulullah pula suruh ikut ulama'. Rasulullah suruh ikut sahabat. Alaikum bi sunnati, tak habis lagi, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yang selalu disebut masyhur hadis tu. Peganglah dengan khulafa' ar-rasyidin. Nabi suruh apa? Pegang dengan hadis Nabi. Lepas tu pegang apa? Pegang dengan khulafa' ar-rasyidin. Lagi pegang dengan apa? Pegang dengan ijma'. Mana dia hadis? Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin wa yadullahi ma'al jama'ah wa man syadza ila nar. Terjemah dia, bahawasanya Allah Ta'ala, dia tidak akan menjadikan ijma'nya umat aku atas benar sesat. Pertolongan Allah Ta'ala pasti berserta dengan ijma' ulama'. Dan barang siapa keluar ia daripada ijma' ulama', nescaya keluar ia masuk api neraka. Riwayat hadis daripada Tirmizi, riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, bila dah ijma', dan ijma' ulama' pula suruh taklid ikut akan salah satu daripada mazhab yang 4, tidak pada lainnya. Quran suruh ikut Nabi, Nabi suruh ikut ijma', ijma' suruh ikut, ijma' ulama' suruh ikut salah satu daripada mazhab 4. Jangan cari mazhab kelima. Tidak kepada lainnya daripada mazhab 4 dengan nas yang terangkan dalam kitab Tanwirul Qulub yang kita baca tadi. Dia sebut sekali lagi. Dia kata macam ni, wala yajuzu taqlidu ghairihim ba'dal aqdil ijma'i alaihim lianna mazahibal ghairi lam tudawwin wa lam tudbat bi khilafi haula'i wa man lam yuqallid wahidan minhum wa qala ana a'malu bil kitabi was sunnah mudda'iyan fahmal ahkami minhuma fala yusallam lah bal huwa mukhti'un dalun mudillun. Kitab Tanwirul Qulub. Terjemah dia sekali lalu lagi. Kerana ulama mujtahidin yang 4 itulah saja daripada banyak-banyak ulama mujtahidin yang ada mendobit akan fahamannya dan ada dibuat kaedah-kaedahnya. Sebab itulah kita disuruh ikut akan dia, akan fahamannya. Dia buat rumusannya tu. Terjemah tadi, pergi tengok tadi. Pasal ulama 4 ni, mereka yang ada menulis kitab terdobit, boleh tengok satu-satu disiplin mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Dan kita boleh tengok, banding tengok puak-puak yang tak nak mazhab ni, bila dia keluar hukum, semua hukum dia ke laut, masuk parit. Nampak kuat, ada Quran hadis. Dia tak jumpa buku dengan ruas lagi kan. Bila dia highlight sebut Quran hadis, nampak hebat. Dia tak tengok lagi ulama' lain yang lagi pakar untuk sebut Quran hadis, tolak Quran hadis yang dia orang sebut. Cuma mereka ni menguasai medsos. Satu nampak macam dia orang hebat. Majlis surau tak terima dia orang. Dia orang cakap dalam media, internet, Facebook, masjid surau tak boleh masuk. Yang masjid surau boleh masuk hanya orang tertentu je dengar. Yang masuk dalam internet apa, banyak hak kepala angin ni. Pergi pasal kepala angin. Hak negeri atas angin, hak pasal dengar tu. Walaupun ada yang di kalangan kita, tapi bukan semua orang nak pergi buka medsos ni, media sosial ni.
Yang banyak ikut media sosial pun yang jenis kaki-kaki internet. Kaki internet ni siapa? Tutup guru, ulama-ulama, orang-orang soleh ke? Jawab dia. Adakah orang-orang soleh ni duk rajin pergi tengok internet? Pergi jawab tu. Yang rajin duk bela internet ni, duk main game 24 jam pun ada. Ni bukan orang soleh. Sorry sikit saya sebut itu lah. Sorry. Iya. Kalau orang soleh dia tak nak buka lah. Tu saya ada jumpa tok-tok guru, ulama-ulama kita yang pakai handset biasa ya, call dengan mesej ya. Ada anak murid dia rasa tok guru ni perlu kot smartphone ni. Saya orang bagi smartphone ambil kat lah. Memang duk pakai smartphone pun kan. Tapi tak pakai terang mana pun. Kadang orang duk WhatsApp tak berbalas pun, tak ada nak buka. Kadang buka-buka tak ada nak bertulis. Tak ada nak tulis jawab. Padahal jawapan senang kan. Tak ada nak tulis. Ni yang saya sebut. Apa saya nak tulis. Jadi orang bagi handset kat saya, orang bagi ambil. Ni pun baru dapat. Tadi ke semalam baru dapat. Samsung bukan Oppo. Tak faham sudah. Saya nak cerita apa? Tu belum dapat iPhone lagi. Kalau dia bagi iPhone apa? 12. 12 lah. Dia bagi Samsung 21 S. Tak, yang terkini S 21, 22 21. Kau dapat tu lah, tak tahulah. Dulu pegang Oppo lah ni macam mana? Wow. Dulu pun pegang Samsung juga. Cerita apa ni? Ni tok guru ni, anak murid bagi handset satu, smartphone. Bubuh SIM card dia buka. Tengok keluar gambar merapu. Kadang lah menyanyi lah kan. Dia ambil handset tu dia lempang syaitan. Paling. Siapa dia nak buka handset? Orang soleh tak mau buka kan. Saya tak ada dalam martabat tu. Saya buka agaklah. Ada agaklah smartphone. Tu pun tok guru bagi peringat siap lah. Dajjal besar situ. Berapa ramai orang rosak sebab smartphone. Sorry saya sebut tu. Betul tak betul, muhasabah ni. Berapa ramai orang jahanam sebab handphone. Kalau dulu orang nak jahanam pergi panggung wayang. Dulu nak jahanam pasal beli video. TV tak berapa. Video kan dulu video pun jenis sewa-sewa kat kedai. Zaman tu saya kedai lagi. Tak rompak lah. Video. Zaman dulu video. Video ni maksudnya boleh tengok filem yang tak ada dalam TV. Video tape tu. Player yang buka tengok. Lepas tu main CD pula. Lami tak main CD lah wai. Dulu kalau tengok CD ni leceh. Saya pernah pergi mengaji masa kat petani dulu kan. Dalam rumah orang Islam, kalau ada TV reject, pasik. Masa saya pergi mengaji tahun 80 90-an. Saya pergi mengaji belah petani. Pasal kawan saya dia ada alat tu dia boleh buka TV antarabangsa. Dia beli masa tu 800 kot. Pergi kat Siam buka TV Siam. Siam ni nak sebut macam mana? Kita ni kalau kita dengar orang Malaysia, kita dengar siaran, kita boleh tahu siaran ni siaran TV atau siaran radio tau. Betul tak faham saya cakap apa? Jadi kawan tu pergi buka lah. Dia duk sangka dia tak faham kan. Buka ni ada budak Siam tegur. Cucu dia buka TV ni. Siapa dia ni? Main ada orang Malaysia yang duk mengaji. Masa tu saya duduk petani. Begitu, tutup suara. Orang tahu orang buka TV. Macam mana dia orang boleh tahu? Boleh tahulah bunyi TV dengan bunyi radio lain lah. Tak faham ni sebab apa? Kalau radio klasik anda TV kan tu? TV3 apa dah? Itu pun zaman saya dulu lah. Dia tak tahu lah lagu mana. Ting. Zaman saya lagu tu mula-mula TV3 tu. Sampai sekarang nak buang TV3 tu tak boleh. TV Hijrah bukan zaman saya. Saya tak peduli lah TV Hijrah ni. Zaman saya zaman TV3. Mula-mula launching TV3 dulu. Saya tengok TV zaman tu. Sebelum tu memang nak tengok TV hitam putih apa tu lah. Apa saya nak sebut ni? Jadi bila mengaji ni, bila buka tu, kat sana dulu siapa rumah ada TV pasik tu. Jadi imam makmum tak ikut.
Sampai belah tu, belah petani dulu. Belah ni tak tahu lah. Dah main zaman lah ni tak tahu lah. Malaysia tak payah nak cari orang macam tu. Walaupun ada ustaz-ustaz yang bertegah bab tu ada. Saya biasa jumpa ustaz-ustaz yang tegah-tegah bab tu. Dia bancuh bab tengok TV ni dah. Menunduk kita dengar. Kita tak bisa tengok kata dia, mak bapak kita bercium. Kita belajar bercium tengok kat mana? Tengok TV. TV 1, TV 2, TV 3. Syaitan. Betul dia tak? Nak kata apa? Kita tak bisa tengok mak bapak kita bercium. Berpeluk pun tak besar. Betul tak? Dia tengok orang peluk kat mana? Itu tengok TV berpeluk. Zaman tu tengok TV berpeluk tu leceh. Zaman sekarang tengok apa? Tambah PKP ni. Saya tak sebutlah apa-apa statistik apa macam-macam. Teruk sangat bunyi. Kuduk. Siapa yang duk tengok internet ni siapa? Banyaknya kaum muda lah. Kaum muda ni kan orang muda lah. Orang muda dia akan cari yang pahaman yang mudah, senang, happy, seronok. Pahaman kita belajar dengan kitab-kitab tutup guru ni, dia punya pendapat tu keras, steady, memang sangat kuat. Dia muda ni dia suka pahaman yang mudah. Kalau cerita bulu kucing najis, dia tak mau ikut. Dia nak hak tai kucing pun tak najis. Dia nak tu. Tak mengaji pun tak apa. Yang penting tengok internet. Marok pun tak apa. Janji jangan tinggal semayang. Dia nak perkataan macam ni. Dengarlah sikit tu. Jadi asal nak sebut, Allah suruh ikut Rasul suruh ijma'. Ulama' dah ijma' kena ikut salah satu daripada mazhab 4. Itu nak sebut. Jadi orang yang duk kata tak payah ikut mazhab 4 ni, dia mukhti'. Memang dah buat silap besar kan. Pasal kita ikut mazhab 4 ni, semua ulama' dah dobit, dah buat kitab, dah tunjuk semua kaedah macam mana nak ambil faham Quran hadis. Tu pun kita tak mahu ikut lagi. Baik. Maka mengapakah dia tak mahu ikut yang disuruh oleh nas ijma' ulama', padahal dia mengaku ikut Quran dan hadis. Quran suruh ikut hadis, hadis suruh ijma' suruh ikut mazhab 4. Salah satu dia tak mau pakai ijma', konon nak ikut Quran hadis. Dia ikut Quran hadis mana? Sedangkan antara intisari Quran hadis adalah ikut ijma'. Boleh? Faham? Sebut apa? Banyak ayat Quran yang sebut macam tu. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Panjang tu kalau nak sebut satu-satu tu. Sabit ulama panjang lama dah buat tu. Jadi mengapa dia tak mau ikut yang disuruh oleh nas ijma' ulama' padahal dia mengaku ikut Quran hadis, dan pula Quran menyuruh kita berpegang pada ulama' jika tidak mengetahuinya dengan firman-Nya. Sedangkan Allah Ta'ala suruh kita kalau tak tahu disuruh apa? Rujuklah ulama', bukan bicari dalil. Nah. Kalau tak tahu buat apa? Tak tahu rujuk ulama'. Mana dia? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Terjemah dia, maka bertanyalah kamu pada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tak mengetahui. Ni Quran ni. Quran suruh tanya siapa? Ahlal dzikri. Antara masyhur sebut ulama tafsir, siapa dia ahlal dzikri? Ahlal ilmi. Siapa ahlal ilmi? Ulama. Ulama mana nak ikut? Mujtahidin. Bukan ulama biasa. Pasal dia sebut ahlal dzikri. Siapa dikenaki dengan ahlal zikir? Waktu datang bahasa Quran pun dalam bahasa dia. Dia tak sebut terang terus ahlal ilmi, tapi dia datang dengan ahlal zikri. Antara mana zikri ni mana hifzi. Kalau ahlal ilmi semata-mata ilmi. Tapi kalau ahlal zikri mesti dia hifzi beserta ilmi. Ilm berserta hifz din. Ada ilmu agama, jaga agama, baru panggil ahlal zikri. Berserta dengan tu zikir.
Antara zikir tu Quran. Antara dia siapa? Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Siapa suruh ikut ulama-ulama mujtahid? Quran. Fas'alu ahla zikri. Bukan Quran kata fatlubud dalila. Tak ada satu pun yang Quran sebut macam tu. Carilah dalil, carilah dalil, carilah dalil, carilah dalil. Tak. Tak. Antara isi Quran fas'alu ahla zikri. Kalau ada pun, macam mana nak selesai ayat Quran tu? Dia ada bahan di belakang. Ayat ni suruh macam ni, ayat ni suruh macam ni, ayat ni suruh macam ni. Kesimpulan dia apa? Tetap. Kena kalau tengok Quran hadis pun, siapa yang faham Quran hadis ni? Ulama. Kena rujuk ulama dia. Kita sendiri tak boleh faham Quran hadis. Kena tengok tafsir juga. Kena tengok terjemah juga. Kena tengok juga Nasir Mansur. Kena tengok juga mazhab juga. Kena tengok juga. Bukan boleh buat sendiri. Cuma siapa dia ahlul ilmi, mengikut kaedah kita. Kaedah kita ahlul ilmi imam mazhab. Pasal dia dah ditulis dah ni seragam kan kitab-kitab dia macam mana kaedah-kaedah nak istinbat ahkam daripada Quran hadis. Kalau yang ustaz-ustaz model-model lah ni mana ada ikut dan contoh isu misalnya COVID-19 ni kan berkata bahaya sampai nak mandi mayat pun kena pakai plastik apa tubuh dalam plastik, tayamum atas plastik. Bolehkah tayamum atas plastik pada mayat? Dengan tayamum atas plastik bolehkah sembahyang mayat? Biar. Itu satu. Kalau isu-isu COVID tu mula-mula cerita bisi-bisi waktu kan. Satu lagi. Bila jadi frontliner ni kena pakai baju macam ni. Bolehkah jamak sembahyang? Pupak ni lah yang jawab boleh jamak sembahyang. Mana nas Quran hadis kata boleh jamak sembahyang dengan sebab jaga COVID? Mana? Masa tu pandai pula dia buat kias. Selalu tak mau pakai kias. Waktu awal bahkan dia sebut hukum kata boleh apa dia? Sembahyang dengan tayamum atas baju, tak payah buka pakaian-pakaian frontliner tu. Boleh jamak pula tu. Kalau tak boleh wuduk, tayamum pun sapu atas baju. Sapu atas muka baju. Apa ni? Sedangkan wuduk adalah syarat untuk boleh sah sembahyang. Kaedah mana dia ambil boleh sapu atas pakaian? Untuk tayamum dan wuduk. Kaedah siapa? Nas mana? Dobit siapa? Bahkan pendapat dia tu, jangan kata tutup guru kita duk sanggah. Doktor pun sanggah. Kata dia, saya sebagai doktor, kalau saya nak kencing berak, saya kena buka. Saya nak makan nasi pun, saya kena buka semua baju-baju, semua topeng-topeng apa semua kena buka. Baru boleh makan nasi, baru boleh minum air. Kalau nak kencing berak pun saya buka, takkan nak sembahyang, saya tak payah pakai wuduk. Kena sepak balik tak terima. Siapa yang cakap tu? Hak tu lah, Mufti Pasir Dengung. Ada banyak cakap gitu. Tajak saya nak sebut, mana nas mereka? Mereka ni ahli istinbat kan? Memang kena ahli fatwa saja saya sebut tu soal begitu nak sebut siapa dia yang boleh buat keputusan itu siapa. Kalau atas isu darurat tak darurat apa siapa dia nak menentukan darurat dia sebut darurat kah lah ni kes memang banyak sembuh pun banyak hari ni berapa ribu sembuh lebih banyak daripada yang positif hari ni lebih banyak sembuh daripada yang positif 3 hari lah. Jadi yang ada pun duk sembuh, tak payah pakai vaksin. Tidur makan je, discharge, pulih sepenuhnya. Cek negatif. Zaman ni pun di zaman terbalik. Zaman dulu negatif tak elok, positif elok. Betul? Ni nilai positif. Okey. Zaman ni siapa positif teruk. Maksud apa? COVID positif masuk TKM ambil. Dia zaman terbalik lah ni, zaman terbalik. Saja sikit negatif positif tu. Ni zaman terbalik macam ni. Baik. Dan lagi di manakah hadis-hadis yang diambil oleh mereka yang berpahaman kaum muda itu? Situ dulu. Dia nak sebut hadis pula. Jadi Quran dah bagi panduan dah. Fas'alu
ahla zikri. Ahla zikri apa? Ulama besar sekali siapa? Mujtahid mutlak, Imam A'immatul Arba'ah. Itu kalau kata nak ikut hadis mana pula nak ikut? Paling besar hadis apa? Paling besar hadis apa? Hadis Bukhari mujtahid mutlak ke? Bukhari pengumpul hadis bukan mujtahid mutlak. Mana ada mazhab Imam Bukhari? Mana ada mazhab Imam Muslim? Tak kisah saya dengar. Yang duk merepek lah tu, kata dakwa-dakwa ada mazhab Bukhari, mana ada? Imam Bukhari pun taklid. Dia kumpul hadis saja. Dia bukan boleh istimbat daripada Quran hadis. Kalau dia buat bab dalam kitab dia pun, dia mengikut disiplin. Kalau ikut kebanyakan disebut oleh ulama, dia mengikut disiplin mazhab Syafi'i. Kalau katalah dak sekalipun, biasakah duk biasa dengar Imam Bukhari ini dia buat mazhab dia sendiri, tak ikut mazhab yang ada sebelum dia? Ada kan? Ni cerita hadis pula, hadis rujuk Bukhari. Rujuk Bukhari, Imam Bukhari pun tak buat mazhab Bukhari. Rujuk hadis Bukhari tapi tak mau ikut Imam Bukhari pun tak buat mazhab Bukhari. Ikut hadis Bukhari tapi buat mazhab sendiri. Imam Bukhari pun ikut taklid mazhab. Orang ambil mazhab, ambil daripada hadis Bukhari sahih tapi buat mazhab sendiri, tak mau ikut Imam Bukhari. Imam Bukhari pun taklid. Dia sebut itu kan. InsyaAllah sambung esok. Bajak ni lagi baca muka 12 InsyaAllah. Ada soalan ni tu? Apa dia? Majalah-majalah sekarang ni yang budak-budaknya orang dewasanya contoh solusi ke ustaz yang sebulan sekali. Ya. Jadi sekumpulan bacaan. Ya. Betul? Sesuai. Hak tu yang jadi masalah tu. Banyaklah ni buku-buku yang macam tu. Konon nak memudahkanlah, tapi tengok siapa penulis dia. Semua pahaman-pahaman yang macam ni. Yang menulis pula semua pahaman-pahaman macam tu. Nak kata apa? Memang tak sesuai dengan kaedah yang disebut oleh ulama mujtahid. Betul nak buat macam mana? Tak ada jalan lain lah. Kena rujuk pada ulama-ulama yang muktabar. Siapa ulama muktabar? Pergi mengaji ya. Kita kalau nak beli daging kartel ke daging fresh? Walaupun tak banyak ada orang daging fresh, macam mana? Pakak pergi cari daging fresh. Takkan gamak nak pergi makan daging kartel. Lebih kurang mana yang itu. Walaupun bahan-bahan bacaan begitu banyak bersepah di pasaran, kaedah kita bukan dengan tengok bahan bacaan yang bersepah di pasaran, tapi kena pergi cari tuk-tuk guru yang muktabar, yang dipakai sampai ke akhir zaman. Memang ke depan ni dia akan sebut masalah siapa dia ulama yang kita nak ikut. Adakah keliling kita yang tulis buku tu ulama yang boleh diikut ataupun tidak? Jumpa sana ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midad kalimatika kullama dhakaraka zakirun wa qabala dhikrika ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midad kalimatika kullama dhakaraka zakirun wa qabala dhikrika ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على